Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Alhamdulillah, pada malam ini di dalam tajuk yang kita nak kecek tentang kepentingan semaya, kita nampak biasa kita nampak semaya ni kita lewat semua. Tapi hari ini permusuhan yang berlaku di antara orang Palestin dengan Israel ni, salah satu daripadanya untuk nak ambil masjid kita, Masjidil Aqsa. Nah, insyaAllah kita akan sentuh benda yang berlaku lepas pada hak nak mengajar. Jadi hubungi rapat kita ni semaya ni dengan Masjidil Aqsa. Jadi semakin hari dia nak putus Masjidil Aqsa, kita semakin kejap berpegang dengan solat dengan semaya kita. Nah, jadi semaya ni, pentingnya semaya dalam hidup kita ni kerana apa? Kerana ada satu hadis Nabi SAW, Nabi ada sebutlah, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Sehari-hari ni malaikat ada dua grup silih ganti. Malaikat hok duk jaga kita, hok duk catat amalan kita, hok duduk kelih kita pada waktu tengah hari ni. Nah, dan ada sebahagian daripadanya malaikat hok waktu malam. Nah, wa yajtami'una fi salatil fajr. Dan fok dia beripunya bila? Semaya subuh. Dah fok dia beripunya semaya subuh. Turun mari. Pada waktu subuh malaikat turun mari, wa salatil asri, dan pada waktu semaya asar. Hok nak jaga kita pada waktu tengah hari, malaikat geruk hok subuh tadi. Malaikat hok jaga kita waktu tengah malam, malaikat turun pada waktu asar tadi. Summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Bo naik ke langit, Allah Taala tanya. Patut kata hadis Nabi kata Allah Taala tahu, cuma Allah Taala tanya kata kaifa taraktum ibadi. Hei malaikat hak turun pada waktu subuh tadi, mau naik pada waktu asar ni, lagu mana demo tu? Malaikat kata taraknahum wa hum yusallun. Mari waktu asar tadi nampak dak semaya. Allah Taala tanya pula hak waktu subuh pula, waktu asar pula. Mau naik pada waktu subuh ni, mau tinggal demo tu lagu mana? Dia kata ketika kita naik mari duduk semaya, ketika kita turun tadi pun duduk semaya juga. Dia kata semaya kita ni Allah Taala mereka ringan kepada Allah Taala dua kali. Nah, pada waktu subuh tadi pada waktu asar. Dua kali ringan. Ni tanda kata pentingnya semaya dalam hidup kita. Lebih-lebih lagi tu ringan hari lebih-lebih lagi amalan yang Allah Ta'ala kira kepada kita, Allah Ta'ala hisab kita di hari akhirat, amalan semaya. Hari ni amalan semaya kita ni betul sekarang mana dengan kita duduk semaya. Tanya kata semaya belakang dah, semaya belakang dah, cuma nak molek comel semaya kita ni, comel dah kedak. Kita tak sesupa dengan satu kisah hak dia mau cerita, kata orang nakak rumah. Orang nakak rumah ni dengan satu barisak toke, dia kata awak cubalah buat rumah ni. Tapi rumah ni rumah yang terakhir dah, kerana awak nak pecing dah. Dia pun buat supaya dia buat semua lah. Dia buat supaya dia buat semua, ngecat dengan gapo sudah siapnya. Toke kata lagu mana? Rumah hak dia mau buat tadi tu ni anak kecil kawin kedai mau hadiah hak dia mau kerja dengan kawin.
Dia kata kalau dia buat comel pun rumah tadi boleh ke dia ni, kita buat super biasa dia tu. Nah, rumah dia buat ni dia tak tahu kata tuan tu nak wik dia apa, toke tu nak wik dia. Dia buat super rumah biasa. Nah, tak ada wak jadi pisik, dia tak wak jadi molek. Nah, dia tak tahu kata rumah ni nak boleh ke dia. Bos suruh anak kocik tu lah dia kata, kalau kita buat comel lebih pada ni pun molek. Kita tak say situ. Kita tak say kata kita buat rumah ni kepada orang. Kita semayang ni kepada orang. Tapi nak buat lagu mana kita rasa kita semayang ni untuk kita. Dan semayang kita semayang tu, Nabi pesan kata, cara untuk nak comel semayang kita anggap kata semayang yang terakhir dah bagi kita. Nah, tak ada dah. Lepas pada ni mati dah kita. Baru comel semayang kita. Kalau tak ada hak ni, biasa, jadi super biasa, kita semayang biasa. Cukup 4 rakaat, cukup rukun, tak kira lah khusyuk, tak kira ada gapo dalam semayang, tak ada kira. Yang pentingnya Assalamualaikum zikir beku tu di masjid. Kata tu. Nah, tak ada kata kita nak lagu mana. Setiap masa yang kita dalam semayang tu hubungi kita dengan Allah Taala terus. Tak ada teringat benda lain. Kerana apa? Kerana Allah Taala kata amalan yang mula-mula yang Allah Ta'ala hisab kita, Allah Ta'ala kira kita, ialah semayang. Fa'in salahat faqad aflaha wa najah. Kalau semayang itu molek, orang ni jaya. Jaya kita. Amalan, kalau amalan semayang ni molek, hak lain lepas, hak lain seni. Tapi sebaliknya ada dia kata wa in fasadat. Tapi kalau semayang tadi tak comel, tinggal, tak molek, faqad khaba wa khasir. Orang ni celaka dia dan rugi dia. Rugi. Nah, rugi. Orang yang rugi di atas dunia ni bukan orang tak ada duit, bukan orang susah, bukan orang tak ada makan ni. Orang yang paling rugi di hari akhirat orang yang tak semayang. Khasir, rugi. Fa in taqasa min fariidatihi syai'un qala rabb unzur ma hal li 'abdi min tatawwu' fayukmil biha man taqasa min al-fariidah. Tuhan ni apabila dia pilih amalan fardu kita semayang ni, ada blue band situ, blue band sini, tak betul situ, tak betul sini. Tuhan kata kepada malaikat cuba pergi pilih semayang sunat dia kata. Hak dia duduk semayang sunat, qabliyah, ba'diyah, semayang rawatib gapo cuba pergi pilih. Kalau ada, mari tapung-tapung lah. Nah, mari tapung-tapung. Pasal tu semayang sunat ni, nah, kalau kita tidak sibuk benar, kalau kita tak ada dalam musafir, kita semayang lah. Kerana boleh tapung amalan kita kurang tadi. Satu. Dan juga ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, semayang ni, nah kalau kita kelih mi'raj orang muttaqin. Malam mula-mula Nabi nak terima semayang ni, hak Tuhan sebut kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi ayat ni tentang Masjid Aqsa, hak kata semayang tadi. Nabi apabila nak pergi ambil semayang ni lalu kepada Masjid Aqsa, Baitul Maqdis ialah Masjid Aqsa. Hari ni orang Islam kita, khususnya saudara kita yang ada di Palestin, sesaat-saat loni ni duk kena bunuh. Nah, duk kena bom, duk kena keranak. Nah, duduk dalam keadaan susah. Api tak ada dah, demokrat. Nah, internet tak ada. Air susah, makan ni tak ada. Kena pelari yang duduk dalam rumah sakit, duduk di dalam sekolah. Nah, hari ni mati hari ni mati dah 8,000 orang lebih dah mati. 8,000 orang lebih. Kalangnya budak-budak ni 3,000 dah mati. Orang perempuan 2,000 lebih. Nah, dia Israel ni perangai dia serupa dengan Firaun. Perangai dia serupa dengan Firaun. Ketika ada dia mimpi kata apa mahkota dia ni terbakar,
akan mari budak mengatasi Firaun, khamsang dia suruh bunuh belaka budak. Nah, khamsang dia mana-mana budak beranak mari bunuh. Nah, Nabi Musa selamat dengan kehendak Allah Ta'ala dan dia peranyuk di dalam air. Kijaan Tuhan ni, Firaun ni, orang yang kena peranyuk air ni lah mari lawan Firaun semula. Israel ni ataupun orang Yahudi ni dia tak reti. Dia tak reti kata di akhir zaman orang Islam akan dapat kemenangan. Walaupun dia nak bom, walaupun dia nak keranak, walaupun dia nak bunuh sekalipun, so akhir dia Allah. Karena satu hadis Nabi kata tak berlakunya kiamat melainkan berlaku peperangan di antara orang Islam dengan orang Yahudi. Nah, sehingga orang Yahudi ni menusuk belakang pohon kayu. Pohon kayu tu boleh bersuara panggil, ya Muslim, ya Abdallah, hei Muslim, hei hamba Allah, ta'alau. Nah, marilah belakang aku ni Yahudi faqtul. Orang Yahudi duduk belakang saya ni, mari bunuh dia. Di akhir zaman ni belum pada berlaku kiamat. Sehingga batu panggil, ya Muslim, ya Abdallah, hei Muslim, hei hamba Allah, mari orang Yahudi duduk belakang ni, duduk belakang batu ni, mari bunuh. Nabi kata tak berlakunya kiamat melainkan benda ni akan berlaku dulu. Nabi cerita bila? Nabi cerita belum pada Israel ada negeri lagi. Negeri Israel yang ada sekarang ni 70 tahun lebih ya. Tak sampai 80 tahun baru. Nabi cerita 1400 tahun lepas dah. Kata berlaku pertempuran di antara orang Islam dengan orang Yahudi di akhir zaman. Berlaku pada masa sekarang kita duk lihat. Benar duk berlaku pada masa sekarang ni, ciri-ciri nah bunga-bunga kata kita ni hak Nabi duk cerita tu sungguh. Lepas tu kita semayang ni, hari ni kita semayang ni bakpo kan Nabi pergi di Baitul Maqdis. Kerana semayang kita tak boleh hadap kepada Mekah saja, dok kita kena teringat kata belum pada ni kita pernah hadap pergi kepada Baitul Maqdis. Kiblat kita mula-mula hari tu kita semayang hadap pergi kepada Baitul Maqdis 16 bulan. Satu riwayat 17 bulan kita dah hadap. Lepas tu baru Allah Ta'ala turun ayat suruh hadap pergi Mekah, hadap pergi kepada Kaabah. Nah, kerana apa? Kerana hari ni benar dah berlaku hari ni lah dah. Kita semayang, dalam masa semayang kita ingat pada Baitul Maqdis, salah satu daripada masjid yang tertua di atas dunia ni. Kita, kalau kita kata di tani kita Masjid Kersik tertua bukan? Masjid Teluk Manuk, dok masjid yang paling tua lagi lebih padah ni ialah Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa ni, kerana ada seorang sahabat tanya Nabi kata masjid mana Allah Ta'ala buat mula-mula di atas muka bumi ni? Nabi kata Masjidil Haram. Patut mana pula? Nabi kata Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Sahabat tanya kata, tikah lama mana dua ni? Nabi kata arba'una sanah, 40 tahun ya. Tua Masjid Haram dengan Masjidil Aqsa ni 40 tahun ya tua dia. Pasal tu salah satu daripada masjid tertua yang ada di atas dunia ni ialah Masjidil Aqsa lepas pada Masjid Haram. Orang Yahudi sekarang yang duduk musuh sekarang ni, hak ni dah dia nak putuh Masjid Haram. Dia tak sewi ada Masjid Haram, Masjid Aqsa. Dia nak putuh Masjidil Aqsa. Duk berlaku perang orang Islam dengan Yahudi sekarang ni bukan sekadar nak tanah, tapi berlaku berbentuk agama akidah. Kita orang Islam ni dah kita kena khabar. Kata inilah musuh bagi orang Islam yang paling penat di akhir dunia ni. Kerana Tuhan kata la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud. Lagi akan dapati, lagi akan kamu jumpa orang yang paling jahat sekali dengan orang Islam. Siapa al-Yahud, orang Yahudi. Nah, ni hubungnya kita dengan semayang yang saya nak sebut. Yang pentingnya belum pada saya di situ saya nak cerita kata kita ni semakin hari semakin kuat musuh Islam, kita semakin hari semakin kena teguh dengan semayang kita. Nah,
semakin hari semakin kena teguh dengan kuat dengan sembahyang kita. Karena supaya kata tadi lah, supaya kata tadi kata amalan ini Nabi sebut sendiri, la dina liman la salata lahu. Tidak ada agama, tidak sempurna agama seorang kalau dia tak sembahyang. Kita duk mengaku Islam, kita duduk ada dalam baca acun kita, dia mau tulis kata agama gapo demo ni? Agama Islam, tuai sembahyang ke dak pakuk mana? Dalam baca acun boleh tulis lah, tapi melekat tulis kita Islam sungguh ke dak? Karena Nabi kata la dina, tidak ada agama. Sama ada nafi agama ke baik, nafi sempurna ke baik, ikutlah. Yang pentingnya tak sempurna agama kita liman la salata lahu, bagi orang tak sembahyang. Allahu akbar. Ha ni, orang tak sembahyang ni kalau tulis nama apa tulis dalam bab racacun sekadar tu lah kata agama Islam. Tuan dok kali. Tak sempurna kali sembahyang dia. Berat dah. Berat. Dan yang kedua juga, la hadza fil Islam liman taraka as-salah. Tidak ada habu yang baik di dalam Islam. Tidak ada habu yang baik di dalam agama liman taraka as-salah, orang yang tinggal sembahyang. Walaupun dia nak laba, walaupun dia nak pangkat tinggi, walaupun dia nak gaji besar, tanya dia sembahyang ke tak? Tak ada jalan. Tak ada jalan. Pasal tu orang dulu, khususnya ulama Mesir, saya pernah mengaji dengan ulama Mesir seorang. Ketika orang masuk minta anak dia ni, dia pergi tanya dulu natu, orang nak jadi natu dia ni pergi semaya subuh mana? Sungguh tak semaya subuh. Kalau subuh boleh semaya lain perih mudah. Tapi kalau subuh tak boleh pergi semaya lain, tak ada kena kira. Pergi tanya semaya subuh. Kalau orang kata dia semaya masjid sekian, tak apa, boleh jadi natu dia. Beza kita hari ni. Kita hari ni tak tanya langsung semaya tak semaya. Dan tanya mula-mula kalau orang masuk minta nak kita kerja gapo dia, duduk situ belakang. Kereta ada berapa butir weh? Gaji berapa weh? Ada pangkat gapo weh? Ada orang tanya kata semaya ke tak? Orang salafus salih dulu dia kelih kata semaya tak semaya. Nak masuk minta anak dia, awak semaya tak semaya? Kalau tak semaya, lepas pada nikah ni nak semaya ke tak? Kalau dia kata nak, tak apa. Kalau kata tak sip, tak sip. Tak payah mana cari natu ni. Tapi kalau buat syarat ni payah juga dah sama kita. Ramai orang tak semaya lagu. Kalau semaya pun tak cukup lagu. Dan juga Nabi ada sebut juga, walaysa bainar rajuli wal kufri wasyirk illa tarkus salah. Tidak ada di antara lelaki dengan kufur, dengan syirik, melainkan sembahyang. Orang yang tadi nak dekat dengan kufur, nak dekat dengan syirik, apabila tinggal sembahyang ni hidup sebelah mana. Kita ni kalau kita sembahyang, kita dengan syirik, dengan kufur tu rasa jauh lagi. Tapi apabila kita tinggal sembahyang pap tadi, kita duduk sebelah mana. Duduk sebelah orang yang tak sembahyang dah. Siapa tak sembahyang? Orang syirik, orang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin orang beriman kepada Allah Taala nak tinggal sembahyang. Nak tinggal ke mana? Tak mungkin dia kata. Dan juga di dalam satu hadis lain Nabi sebut pula. Nabi kata lagu mana? Man taraka salatan maktubatan. Siapa tinggal sembahyang wajib, sembahyang fardu lah, 5 waktu tadi, muta'ammidan, dengan sengaja, bari'at minhu zimmatullah, Allah Ta'ala jauh daripada jagaan dia. Orang yang tak sembahyang ni, orang ni jauh daripada jagaan Allah Ta'ala. Kita ni kalau Tuhan yang tak jaga kita ni berat weh. Hari ni mujurnya Allah Ta'ala jaga kita. Allah Ta'ala jaga kita masuk kita dalam perut, boleh duk makan kuk pusat. Kita beranak mari, gigi tak ada, boleh makan susu mak 2 tahun, lepas pada tu tumbuh gigi, boleh makan gotu, boleh makan goni. Allah Ta'ala jaga kita. Tapi orang yang tak sembahyang ni, orang ni jauh daripada jagaan Allah Ta'ala. Dan Tuhan yang tak jaga kita, nak duduk mana kita? Nak duduk mana?
Tak ada tepat. Nak lari mana? Kita ni kalau kita kata tok nebel, hamba kita tu duduk kampung, kita duduk kampung lain boleh. Nah, orang negeri Syiah, hamba kita duduk lain, kita duduk Malaysia boleh. Malaysia tak kena kita duduk Saudi boleh. Boleh lari. Tapi tanya kata, kalau Allah Ta'ala tak kena pada kita, nak duduk mana? Nak duduk mana? Nak duduk Malaysia, bumi Tuhan juga. Nak duduk dalam laut, bumi Tuhan juga. Nak naik tak udara, hak Tuhan juga. Tak ada tempat untuk kita nak lari daripada Allah Ta'ala. Pasal tu, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, semaya ni dah benar penting yang kita kena jaga dalam hidup kita. Bukan sekadar jaga cukup 5 waktu dah. Jaga nak sempurna semaya. Jaga nak comel. Nak Allah Ta'ala terima. Nak Allah Ta'ala kena kepada kita. Nah, bukan sekadar kata kita semaya lepas-lepas fardu tak boleh. Bukan pesen tu. Dan juga ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, pesan ni Nabi kepada kita, kita muju alhamdulillah. Nak pergi semayang boleh. Masjid Aqsa hari ni orang yang boleh semayang ke orang umur 70 lah kata. Tak boleh masuk, Israel tak boleh masuk. Hari ni Masjid Aqsa ni masjid tertua sudah. Masjid kalau kita semayang di dalam dia boleh 500. Kerana 3 buah masjid di atas dunia ni, kalau kita semayang ada kelebihan besar. Yang pertama Masjid Haram. Kita kenal lah kok dah. Masjid Haram ni kita semayang dalam Masjid Haram boleh 100,000. Nah, saya pernah hoyak semua kata nak cukup 100,000 kali semayang ni kena pakai masa 60 tahun kali semayang. 60 tahun semayang tak tinggal baru cukup 100,000. Kita pergi Mekah semayang satu waktu boleh 100,000. Satu kalau kita ada duit kita pergilah Mekah. Pergi buat haji, pergi buat umrah. Semayang boleh 5 waktu, boleh 10 waktu situ. Banyak mana dah amalan kita. Nah, lepas tu kalau semayang Masjid Nabi boleh 1,000. Kalau semayang Masjidil Aqsa boleh 500. Besar belakang tu. Kita semayang tempat time kita ni nak cukup 500 ni banyak hari dah. Nah, kita semayang hari ni satu waktu, satu hari 5 waktu. Nah, pak kena makan masa 100 hari kan? Nak boleh 500 ni banyak. Tapi hari ni masjid yang kita semayang boleh 500 lah ni orang Islam nak semayang tak boleh lah ni. Hari-hari tak boleh semayang. Nak masuk kena orang tua, orang umur 70. Lah kata. Umur bawah daripada 70 tak sewi. Allahu Akbar. Ni ganahnya kedudukan orang Israel buat kepada orang Islam. Masjid Haram alhamdulillah kita boleh semayang. Masjid Aqsa kita boleh semayang. Masjid Nabawi kita boleh semayang. Tapi Masjid Aqsa ni tak boleh masuk. Kita sini nak kita tak boleh. Doa berlaku sekarang ni. Nah, tak wui orang Islam lagi. Kalau wui pula kena bayar wisat pada Israel. Kita nak masuk negeri demo ni kita kena bayar wisat dah. Kita masuk negeri Malaysia tak apalah kerana negeri jiran. Tapi kalau kita nak pergi Mekah, wisam Mekah apa? 8,000. 8,000 9,000 kok nak pergi buat umrah. Kalau wisam negeri Mesir 2,500. Nah, misal wisam nak pergi Janub Afrika, South Africa 1,500 dia kena bayar. Kita nak pergi mana dia kena bayar harga wisam. Kita nak pergi semayang di Masjid Al-Aqsa kena bayar wisat pada Israel. Negeri Israel. Lepas tu kata ulama Israel ni ambil duit, ambil tawin, ambil semayang ni, ambil beli peluru bedil orang Islam. Kelihnya pusing pandai dia. Nah, dia pusing pandai. Dia ambil duit ni beli senjata, bom dia tohok di atas rumah orang Islam sekarang ni. Satu-satu butir 1 tan. 6 tan turun. Rumah 10 tingkat pakai ranak habis. Nah, rumah sakit 500 orang kena sutir mati habis 500 orang. Ni ganah orang Israel. Nah, benar berlaku pada masa sekarang. Dan juga Nabi pesan kepada kita semayang ni Nabi pesan belum pada Nabi mati.
Belum pada Nabi mati, Nabi kata as-salah, as-salah. Jagalah sembahyang, jagalah sembahyang. Wa ma malakat aymanukum, dan hamba hak duduk bawah kita tadi. Sembahyang kena jaga. Kita ni kalau kita nak mati, kita pesan gapo pada anak kita. Kita pesan benda penting kan? Kita pesan benda penting, beroyak benda penting, wasiat benda penting. Tapi Nabi pesan kepada kita, tak ada kata benda ni penting. As-salah, as-salah. Jaga sembahyang, jaga sembahyang, jangan tinggal sembahyang, jangan tinggal. Ni saat-saat Nabi nak mati. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati Allah, penting dah. Lepas tu juga sembahyang ni tak boleh kita tinggal. Orang duduk dalam perang, nama dia perang tu. Sekarang yang berlaku di Palestin, duduk sembahyang buat dia. Di dalam masa dia panggil salatul khauf. Masa sembahyang dalam keadaan takut. Dan mutu tak tinggal sembahyang. Peluru duduk berdeh, bom duduk pecah pun sampai waktu sembahyang dia sembahyang. Kalulah dalam medan perang tu kena sembahyang, tak kira kita duduk dalam duduk makan nasi kerabu, teh, kedai kopi ni, tak sah sembahyang. Senin duduk lagu ni tak sah sembahyang. Tak boleh. Nah, pasal tu Tuhan sebut kata, fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kalau masa kita takut, sembahyang belajar ni. Sembahyang boleh naik kuda dalam peperangan tadi. Masa kita duduk dalam keadaan takut, boleh. Allah Ta'ala bunyi. Masa berlaku peperangan ni, tak sewi tinggal juga. Walaupun sembahyang berjalan ni, sembahyang di atas kenderaan dan sebagainya. Ni penting nak ayat kata, sembahyang di dalam Islam. Dan juga, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, salah satu daripada sifat-sifat orang mukmin. Hari ni kita nak tahu kata kita mukmin sungguh ke tak? Tuhan royak, mujur Tuhan royak. Tuhan royak kata orang mukmin pesen ni dah. Lagu mana Tuhan sebut? Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah bagi orang mukmin. Orang mukmin orang pesen mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mana mereka sembahyang dengan keadaan khusyuk. Orang mukmin sungguh ni bukan sekadar sembahyang ni, tapi sembahyang dia khusyuk. Kalau sekadar sembahyang tu, kita sembahyang belakang dah, tapi tak siapa mukmin lagi apa kita. Wujudnya ada satu hadis Nabi. Nabi kata, kalaulah kita kelih orang tu senantiasa pergi masjid, pagi petang, pagi petang, pagi petang. Apabila dengar orang pergi masjid, dengar orang pergi masjid, Nabi kata fashad lahu bil iman. Boleh naik saksi kata dia tu beriman pada Allah Ta'ala. Mujur ada tu. Orang pergi masjid ni, tanda kata orang beriman. Orang beriman ni, orang kena pergi masjid. Nah, kalau tak beriman, dia pergi masa dia nak memilih. Masa nak milih dia pergi masjid, dia tu tak ada. Tu bukan lagi cara beriman dak. Nah, bukan lagi cara beriman, cara nak memilih orang panggil. Ada masa pergi nak memilih tu, penuh masjid dah. Lepas ada memilih tak tahu duduk di mana. Tu bukan lagi pasal beriman dak. Nah, jadi sifat orang mukmin yang mana di dalam sembahyang mereka, nah, mereka sembahyang dengan keadaan khusyuk. Lepas tu dalam ayat lain pula, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan mereka jaga solat-solat mereka. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang menerima pesako. Kita ni kalau dia kata demo ni majlis ada tulis kata boleh sako ni. Nak tak? Nak. Sako harta yang paling mudah sekali, tak ada kena kerja. Sako ni harta yang mari kepada kita dengan tidak kena titik peluh gapo seni. Nak laku dah. Tuhan kata kalau siapa nak terima sako, sako gapo? Sako syurga. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun.
yang mana mereka mempesakai syurga Firdaus. Orang semaya ni ada kunna sumbat, ada orang panggil sifat-sifat untuk nak terima saka syurga Firdaus. Hum fiha khalidun, dan mereka itu kekal di dalam syurga. Asal tu buat kita kena jaga solat, nak gaduh setara mana, nak masa sibuk setara mana, tapi dengan semaya ni kena jaga. Nah, dengan semaya ni kena jaga. Ramai orang duduk rumah sakit ni, bawa siapa rumah sakit tak semaya dah. Padahal dia patut kena semaya, nak mati dah belan-belan, dia tak semaya. Pasal tu buat kita, kalau kita gezar orang sakit, kita nasihat. Royak ke mungkin dia tak pandai cara nak ambil semayang, cara nak ada kiblat. Buat kita kena mengaji belakang tu. Satu hari nanti kemungkinan kita duduk dalam ICU dia hadir. Kemungkinan kita duduk atas katil, orang tak boleh dia hadir. Patut kita nak tinggal semayang. Pas nak semayang lagu mana? Kena belajar cara nak semayang ketika kita sakit. Nah, dan juga hubungi di antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita hubung dengan semaya. Hubungi kita dengan manusia, kita hubung dengan telefon. Nah, akak nombor telefon nombor berapa dia line berapa hubung dia, tanya khabar dia. Tapi hubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni hubung dengan apa? Hubung dengan semaya. Mana? Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang beriman, hendaklah kamu tunaikan hajat kamu melalui sabar dan semaya. Hari ni kita nak gapo kita semaya dah. Melalui semaya ni insya-Allah Allah Taala qada hajat kita. Allah Ta'ala sempurnakan hajat kita insya-Allah Ta'ala. Nah, hari ni kalau kita nak gapo kita semaya dah ini. Kita nak satu perkara kita semaya dah. Sama ada semaya sunat istikharah, nah semaya sama ada semaya sunat hajat. Boleh semaya. Nah, kita perlu satu hajat kita semaya. Nah, tak pasti kena panggil tu imam tok khatib mari semaya hajat rumah kita dah. Kita buat sendiri boleh. Semaya hajat lagu mana? Kita ada satu hajat, akak takbir Allahu Akbar, lepas tu kita minta kepada Allah Ta'ala nak gapo. Nah, kita kata sebut semaya hajat ni, nak panggil tu imam tok khatib tak pandai semua, tua-tua kadang-kadang tak pandai nak semaya hajat. Kena panggil tok khatib, pada panggil tok khatib tu imam kena bayar demo tu. Tak ada pasal. Duit dah ada lah ni tok sendiri sini kan. Getah murah-murah ni. Akak marah tu imam pula ustaz dewasa. Tapi benar kita boleh buat. Benar kita boleh buat. Buat seorang apa tak apa. Semai hajat kita. Dia panggil tu, pas dia panggil dia tak boleh panggil seorang, kena mari belakang 3 orang tu khatib tok mila. Pas 100 kok seorang 300 dah. Tu tak apa lagi. Fuya tu khatib nak fuya tu imam nak semaya, dia kata nak hajat gapo? Tuan rumah ni. Dia lepas tu dia bukan sekadar duit kan, dia buat lain pula nasi kau lepas pada tu duit pula situ. Nah, masak pula retina. Lepas tu tok imam tanya kata nak hajat ke apa? Sedak tok imam. Dia orang tua rumah dia kata murahkan rezeki tambah ke imam. Nah, tok imam takbir Allahu Akbar, dia duk congok belakang tak semaya. Nah, duk semaya 3 orang tu. Kita sendiri kena semaya, kita nak hajat gapo? Sedak dia kata nak tambah ke imam, murah ke rezeki. Tok imam takbir Allahu Akbar dengan tok khatib tok bila dia, tu duk congok belakang duk buang, gulung dah rokok belakang. La ilaha illallah. Nah, kita tak belajar. Nah, tak belajar untuk nak hubung kita dengan Allah Ta'ala. Di dalam semaya ni hubungnya kita. Kita ada semaya ni, kita minta banyak dalam semaya dengan Allah Ta'ala. Dan juga kena bersabar. Sabar. Hidup di atas dunia ni kena banyak guna sabar. Nah, macam-macam cuba yang Allah Ta'ala. Kerana dunia ni tempat yang Allah Ta'ala cuba. Nak selamat daripada cubaan tadi kena sabar. Tak ada ubat lain ubat sabar.
ubat yang paling baik. Para tak jadi para. Nah, para bomo dia panawi para ni. Bomo dia panawi para. Ke para ni datang. Cerita para ni, saya nak cerita para. Nah, ada orang demo. Dia tu malah lagi dong bomo ni datang. Bapa, bini dia bukan para. Bini dia sakit tu ubat cacing juga dia. Tu nak pergi ubat ke lagu mana dia. Nah, dia pandai pihak tu. Para ubat cacing misal. Jadi kita tak pandai nak guna ubat satu ubat lagi ialah kena sobar. Nah, di dalam sobar dalam cari makan, sobar di dalam taat pada Allah Taala, sobar dalam mengaji. Nak mari mengaji ni kena sobar ni. Start mutu mari. Nah, orang lain makan nasi dah, kita duduk selo, start mari lewat pula mana ni. Nah, tak tahu lah makan habis dah bini. Kena sobar juga. Nah, ustaz mari pun kena sobar ni. Nah, mari pun dia kena sobar. Dalam hidup kita nak ngaji kena sobar, nak belajar kena sobar, cari makan pun kena sobar. So lagi semaya ni mudah rezeki. Nah, kita dak kata kita kerja boleh bancuk ya boleh rezeki. Dak, kita cari semaya, melalui semaya ni mudah rezeki. Wa'mur ahlaka bis-salah. Tu kata suruhlah keluarga awak semaya. Anak bini keluarga kita suruh semaya. Wastabir 'alaiha, dan kena sabar, kena la nas'aluka rizqa. Allah Ta'ala tak ada minta rezeki dengan kita. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Tu kata Tuhan lah orang beri rezekinya. Kadang-kadang masa ada mau duk semaya tu lah duk gelewak duk jual usuh mengorek. Ngoriknya siapa lah orang beli. Nah, tak ada nak tutup. Nah, tak ada semua semaya ngorek. Nah, di masjid Tuhan kata rezekinya Tuhan bui. Nah, kita semaya dulu, patut rezeki dia mari sendiri. Supaya dengan semaya jemaah juga. Nah, semaya jemaah boleh semaya jemaah tu bergaduh nak beli ni. Tuhan suruh berhenti sebentar. Nah, kita semaya dulu, insya-Allah Allah Taala bui rezeki. Jadi, kalau orang semaya benar-benar semaya, dia mudah rezeki. Perhatilah. Nah, we cukup semaya kita, we khusyuk semaya kita, insya-Allah rezeki mari kita insya-Allah. Nah, rezeki mari kanan kiri insya-Allah Taala. Nah, patut so lagi semaya ni juga cahaya bagi kita di hari akhirat. Basyirin masya'ina fi dhalam ila al-masjid bin nuri tam yaumil qiyamah. Nabi kata royaklah khabar baik kepada orang gi semaya pada waktu malam ni dalam keadaan gelap, di hari akhirat ni ada cahaya penuh-penuh ke dia. Kita mari pada waktu malam ni nak ngajar, nak semaya, nak gapo gelap mari ni, walaupun kereta kita ada api, hok ni jadi cahaya di hari akhirat, jadi bateri untuk nak suluh jalan di hari akhirat. Hari akhirat ni tak ada gelap gelemak dah. Elektrik tak ada, api faifa tak ada. Kau siapa masuk bateri tak? Kita pecek dalam kubur mula gelap-gelap boleh suluh ada. Nah, orang jangan dah lagu tu. Tak ada dah. Ada orang tembuh kita pecek so. Nah, gelap-gelap boleh suluh kecek dengan malaikat tak ada. Gelap gelemak nah. Pakai lembuh kita pecek pun ada berapa hari dari tu dia habis ubah. Cahaya matahari ni pecah habis dah kiamat. Bulan-bulan habis dah. Panak tupai ke apa? Tupai cahaya kita pergi semaya pada waktu malam. Semaya waktu maghrib, semaya waktu subuh, semaya waktu isya. Ini bateri untuk nak suluh kita. Untuk nak suluh kita. Kalau siapa nak cahaya dari akhirat, semaya pada waktu malam, pakat lagi pada waktu malam. Lebih lagi pada waktu tahajud dan sebagainya. Dari akhirat ni suka kata ciuh lagu ni ni. Yang ni duduk sedar. Gelak ni. Tak nampak apa. Kita ni pada yang gelak kita takut dah. Nah, gelak kita rasa takut. Apatah lagi gelak dari akhirat. Nah, patut semaya ni tempat menenangkan hati kita. Nak tenang hati kita, kita tenang dengan semaya. Awak lagu mana kita masuk dari semaya ni hati kita tenang. Bukan Tuhan janji kata melalui semaya kita ni tenang hati kita melalui semaya. Apa dalam bulan puasa kita bahasa tenang.
Nah, di dalam bulan puasa kita berasa khusyuk, hati kita pening. Nah, kalau kita semaya banyak, semaya tahajud, semaya sunat, semaya gapo, ketenangan dia mari melalui kita semaya. Sebaliknya, orang tak semaya pula. Kalau orang tak semaya pula, orang tak semaya pula muslimin yang dirahmati Allah, orang mukmin dari akhirat. Nah, dia tanya orang yang duduk dalam neraka, ma salakakum fi saqar? Sebab gapo dia mau masuk neraka saqar weh? Neraka saqar ni neraka nak bakar roh orang tak semaya. Nama dia saqar. Sedap tanya dia. Dia mau buat gapo dia? Po kita pergi dalam gok nah. Dia mau kena ki gapo dalam ni? Kumih nak jawab malu tapi jawab. Nah, jawab. Orang duduk dalam neraka pun, orang mukmin ni duduk dalam syurga tanya dia, ma salakakum fi saqar? Sebab gapo awak masuk neraka ni? Qalu lam nakum minal musallin. Yang sebab awak tak semaya atas dunia. Allahu akbar. Kadi besar jatuh neraka. Masuk dalam neraka kita tak semaya. Qalu lam nakum minal musallin. Kami bukan daripada golongan orang semaya. Kita dak kelih lah atas dunia dia mau popa-popa pagi dengan motor, tapi kawan duk dah kopi, tak ada gidak. Yalah. Maghrib dia mau pakai siap, pakai piyah, pakai baju, pakai kain pergi masjid, kita dak tagerai lagi. Zuhur pun sampai waktu dia mau kelih, dia orang band pakai ambil semaya pergi, kita dak tagerai lagi. Yalah. Nah, qalu lam nakum minal musallin. Ni kisah ke? Dan juga orang yang tak semaya di atas dunia ni, orang ni tak boleh rokok kepada Allah Ta'ala di hari akhirat. Orang lain pakai rokok kepada Allah Ta'ala belakang dia kerah. Supaya belakang tulang rusuk dia, tulang belakang dia supaya bersih dah. Nak bau tak boleh. Nah, wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Apabila malaikat panggil, hari ni buat kita pakai rokok pada Tuhan belakang dan mau ni nak rokok tak boleh. Orang yang tak semaya di atas dunia. Kenapa? Kerana tulang belakang jadi keras supaya bersih. Nah, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah bagi mereka yang deraka, yang dusta pada Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga orang munafikin ni malas semaya, kaku dengan semaya. Kalau dengan semaya ni nampak susah benar. Tapi kalau dengan benda lain itu seni. Nah, dia motor tak apa lagi, motor tak ada api pergi lagi. Nah, kacang lagi. Tapi dengan semaya bahasa susah dia. Orang ni Tuhan kata, yukhadi'un Allah. Mereka tipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Tuhan lipat balik. Nah, penipuan dia tidak berjaya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau semaya ni malah, bahasa kaku, bahasa malah, sifat orang munafikin. Nah, yura'unan nas, sifat orang munafikin ni semaya malah. Patu nak menunjuk, kalau dia pergi tu nak menunjuk lalu. Yalah tu. Nah, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dalam semaya tak ada ingat Tuhan sikit apa. Mula takbir Allahu Akbar tu dia kata lah, lebih pada daucian lagi. Kalau nak makan puluk, nak pakai gapo hari ni. Nah, kalau tak sampai rumah lagi nak masuk gapo dalam semaya lah kau tu. Semaya ni mau waktu ya, tapi ingat belaka dalam tu. Dengan nak kerja lah, dengan janji lah. So, kau gapo anak kau cilai tu teringat dalam tu. Nak kerja rumah tak mana, tapi terosak tak mana, takbir ingat hal tu. Nah, ni. Jadi mereka tidak mengingati Allah Ta'ala, mereka sedikit saja. Ni sifat orang-orang munafikin.
Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, semaya ni, nah, kelebihan dia, kata Ibnu Mas'ud, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman, siapa ingin nak jumpa dengan Allah Ta'ala esok hari kiamat lah, dengan keadaan dia orang Islam, falyuhafiz ala haula'is salawatil khams, jagalah semaya lima waktu. Kalau siapa kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala dengan keadaan iman kita beriman kepada Allah, jadi orang Islam sempurna, jagalah semaya 5 waktu. Nah, lepas tu Nabi sebut pula, man sallal isya'a fi jama'atin, siapa semaya isya dengan keadaan berjamaah, semaya isya, fa ka'annama qama nisfal laili, supaya dia qiyam separuh malam dah. Kita semaya isya tu iman. Kita semaya isya tu iman tak Allahu Akbar, tu iman assalamualaikum, kita assalamualaikum. Pahala tu supaya kita qiyamul lail dah. Maknanya mula pada pukul 8 sampai pukul 12 malam ni tu boleh pahala qiyamul dah. Tak ada qiyam lah li kita, tapi boleh pahala belah-belah dah. Lepas tu Nabi sebut tu, wa man shalla subha fi jama'atin, siapa semaya subuh pula, fa ka'annama shallal laila kullah, supaya dia semaya qiyamul lail sepanjang malam. Subuh dengan isya ni. Kalau siapa semaya subuh dengan keadaan berjamaah, supaya dia qiyamul lail pada waktu malam. Dia tak ada qiyamul lail kali, tapi pahala boleh dah dia. Wa man shallal fajr fi jama'atin fa huwa fi ismatillah hatta yumsi. Siapa-siapa semaya subuh dengan keadaan berjamaah, orang ni duduk di dalam jagaan Allah. Ada seorang raja pada masa dulu, raja zalim. Siapa masa dia nak bunuh seorang tadi, dia tanya, awak semaya subuh dah tadi? Dia kata semaya. Semaya lagu mana? Semaya Jumaat. Dia kata saya tak akan bunuh. Kerana orang semaya Jumaat ni duduk bawah jagaan Allah Ta'ala, saya tak berani bunuh dia. Selamat dia. Jadi kita kalau nak Allah Ta'ala jaga kita, duduk bawah jagaan Allah, kita semaya subuh di masjid. Jaga kalau semaya subuh di masjid. Nah, dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, semaya ni untuk nak cuci kita sebenarnya, untuk nak cuci kita. Nah, untuk nak cuci kita, Nabi bandi semaya 5 waktu ni supaya dengan air sungai berlari depan rumah kita hidup semaya, hidup mandi 5 kali sehari mandi. Nabi tanya, hal yabqa min daranihi syai', seluk-seluk, daki-daki, cemah-cemah tu duk lekat kulit kita kalau kita mandi 5 kali sehari. Kekek terjun sungai 5 kali sehari. Nabi kata cemah-cemah duk lekat tubuh kita dah. Dah. Sahabat kata, qalu la yabqa min daranihi syai', tak ada dah Rasulullah, kalau orang mandi 5 kali sehari ni tak ada, tak cemah dah. Nabi kata lagu mana? Nabi kata fakadzalika mithlu salawatil khams, begitu juga semaya 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya, Allah Ta'ala basuh segala dosa-dosa kita melalui kita semaya tadi. Kita ni belum pada semaya, ada tu ada ni, dosa tu dosa ni, boleh masuk terjun, boleh kita semaya tu supaya kita masuk dalam sungai dah, cuci habis. Allahu Akbar. Mujur Allah Ta'ala beri pesen ni. Nah, tidak itu duk gelomok dengan dosa banyak mana. Nah, kita ni kita tak berasa dosa, masalah tu Tapi kalau daki kita berasa, cuma doi baju ni, dah bang doi baju ni. Nah, pasal tu saya kata orang buat kedai basuh laku dalam neraka. Nah, pakai basuh laku. Basuh besar-besar macam-macam mesin dia. Nah, mesin tu boleh muat orang seorang pada mesin dia. Nah, tapi laku. Kenapa? Kerana manusia nak pada kebersihan. Bersih baju, bersih tempat kerja dia, gapo dia. Tapi tanya kata tubuh bersih daripada dosa ke tak? Tak ada orang nampak. Hak ni masalah. Kita buat email kita kurang ni, kita tak nampak dosa, hak tak nampak daki dia. Daki itu cuma basuh mandi semua. Tapi dosa kita tak berasa kata cuma.
Nah, wa'iyadzubillah. Dan juga ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, semaya ni kita pergi masjid, kita pakailah pakaian molek, pakaian pesen semaya, kita pakai ni alhamdulillah dah. Nah, kerana tu yang sebut sendiri, ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Nah, 'inda kulli masjid maknanya kita berpakaian. Tuhan kata, wahai makna ada, ambillah hiasan-hiasan kita yang Allah Ta'ala beri kepada kita pergi kepada masjid. Nah, pakaian kita, we ada pakaian semaya, we ada jubah semaya, we ada kain semaya. Nah, tak se kain dua kerja apa semaya dengan ni lah. Melainkan kita musafir, suku lah. Musafir tu kita tak ada benda lain, kita semaya tu tak ada apa lah. Tapi di masjid ni Tuhan suruh pakai yang comel-comel, yang molek-molek, nak pergi jumpa dengan Allah Ta'ala dan nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah, kita sebut bab sembahyang, kita kata kita ngaji lama dah bab sembahyang. Betul kita ngaji lama dah, tapi kita ngaji kita buat betul ke tak? Kita tok tuan kelih kata kita sembahyang tu ikut sunnah Nabi ke tak? Kita duk sembahyang ni betul hak Nabi, kita dengan Nabi ni kita tak nampak kelih. Kita tak ada dengan Nabi. Bahawa kita tak ada dengan Nabi ni, kita sembahyang mengikut orang ajar kita. Nah, orang ajar kita tu pun diambil daripada tok guru dia. Lepas tu salah gapo yo terang kita pergi ngaji ambil hak Nabi selalu dah. Nabi maya lagu mana Nah, kerana semaya yang paling comel sekali semaya Nabi. Nabi semaya pasal mana? Pas semaya pasal mana Ustaz? Kena ngaji. Dia ada kitab hadis banyak, semaya mengikut sunnah Nabi. Semaya mengikut Nabi SAW. Dari segi rokok, dari segi sujud, dari segi baca, dari segi takbir, dia ada rakyat tadi. Waktu kita kena ngaji tu. Kenapa? Kalau kita boleh tiru semaya kita serupa dengan Nabi, senang. Kerana boleh ayat pada Tuhan kita semaya serupa dengan Nabi dah. Tak kira Tuhan tak terima ke? Luar serupa dengan Nabi, dalam serupa dengan Nabi, hati serupa dengan Nabi. Dalam semaya kita, Tuhan terima lah. Tak sehnya kita semaya tak ikut Nabi. Tak ikut Nabi lagu mana? Tuhan dah ada kiblat, hati tak lain. Tuhan nak terima lagu mana? Nah, Tuhan nak terima lagu mana? Nah, pasal tu setengah ulama dia kata ada kiblat dalam semaya ni mudah, tapi nak hadap hati kita ke kiblat tu payah. Muka kita nak hadap kiblat tak payah. Kiblat mana hadap jatuh memang tu. Senang. Nah, hadap jatuh. Tapi hati kita hadap kiblat kendok ketika semaya. Nah, kau takbir Allahu Akbar mula tak pakai gapo nak makan gula. Kalau tino, kalau jantan pula nak makan kafe kedai mana tadi dan tutup. Yalah mari berlaku. Nah, jadi pasal tu ibu bapa yang dirahmati Allah, saya sebut bab sembahyang malam ni. Nak kita rasa kata sembahyang ni adalah hubungan rapat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita hubungan rapat, Allah Taala tolong kita. Orang Palestin nak dok berlaku kesusahan hari ni dia hubungi apa? Berlaku kemarin dia cerita orang ketika kereta rebak Israel masuk nak serang di dalam Gaza tadi, seorang orang dibom kereta Israel 3 buah. Seorang orang tanya kata siapa dia pertolongan pada Allah Ta'ala. Nah, benar-benar pasal ni dia kena orang apa nak Tuhan di dalam surat Al-Anfal. Nah, iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Apabila nak berlaku peperangan orang Islam dengan orang musyrikin di Mekah pada masa tu, orang Islam 300 orang. Orang musyrikin 1000 lebih. Hari ni orang Palestin tanya kata ada berapa buah kereta rebah, tak ada. Israel kereta rebah beribu buah. Kapal terbang lagi, kapal laut lagi, alat lagi, gapo lagi. Tapi Tuhan kata lagu mana dalam ayat ni? Iz tastaghithuna rabbakum. Ketika kamu minta dengan Allah Ta'ala, fastajaba lakum, Allah Ta'ala terima. Nah,
anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah Ta'ala waktu mereka lain pada langit 2,000 orang mereka. Pasal tu dia dalam perang Badar, orang musyrikin kalah dengan orang Islam. Orang Islam 300 orang ni, dan orang musyrikin 1,000 lebih tapi kalah. Hari ni insya-Allah saudara kita yang berlaku di sana, tadi kita minta Allah Ta'ala kuat turun malaikat. Ni kata tentera dia tadi, dia kata seorang orang ni dia boleh bom 3 buah kita rebaptah lari. Tentera Israel lari supaya lari daripada askar Saddam. Seorang-orang. Nah, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Malaikat turun tak berhenti. Pertolongan daripada orang Islam. Nah, lepas tu Tuhan, kejadian Tuhan di dalam peperangan ni pelik. Di dalam peperangan Badar tu dia kata, "Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minkum." Idh yughashshikumun nu'as. Nah, ketika Allah Ta'ala bui orang Islam tu mengatuk. Di dalam belum pada nak berlaku peperangan ni, orang Islam ngatuk. Pelik tak kejadian Tuhan. Nah, sebab apa mengatuk orang kita ni apabila kita ngatuk, apabila kita letih-letih, terjenerus betul lagu mana? Kita bawa kereta letih-letih kan? Nah, kita bawa kereta letih-letih ni, lepas tu bawa kita jenerus betul, bawa kita ngatuk kita jenerus betul. Gagah kelik tak? Gagah kelik. Orang Islam ni mari daripada pasir dengan keadaan susah, dengan keadaan payah ni, Tuhan wujud. Dalam surah ni adalah idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Allah Ta'ala waktu air pada langit hujan. Sebab hujan ni apa kita hujan, kita mandi, kita segar. Nah, sodah patut Islam boleh minum air. Patu kata ulama tafsir pula, kaki hok nak perang di dalam pada pasir ni nyuk turun kan. Bau tu hujan tu jadi kemah. Tuhan, kejadian Tuhan. Nah, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ini kelengkapan yang Allah Ta'ala bui. Tanya kata, sebab gapo Allah Ta'ala tolong sangat demon ni? Sebab dia rapat dengan Allah Ta'ala. Sebab hubungnya dengan Allah Ta'ala dia tak putus melalui sembahyang dia. Kita ni kalau kita susah setara mana pun, kalau kita hubung rapat baik dengan Allah, Allah Ta'ala akan tolong. Cuba kita perhati kisah Nabi Yunus. Duduk dalam perut ikan. Duduk dalam perut ikan, setengah kata 7 hari, setengah kata 40 hari, setengah kata 15 hari. Tapi ikan ada tak patah pun tu dari Nabi Yunus. Bukan Nabi Yunus kata, ya Allah, hari ni saya nak semayang tempat yang tak pernah manusia semayang dalam perut. Nabi Yunus duduk dalam perut ikan, tempat yang gelap, dalam laut, tempat tak nampak apa sekarang. Ya Allah, kami nak jadi satu tempat pada malam ni, nak semayang jadi masjid, jadi tempat sujud kepada kamu ya Allah. Tanya kata mana? Dalam perut ikan. Nabi Yunus semayang dalam perut ikan. Oh, so akhirnya selamat Nabi Yunus di muka tepi laut, selamat. Kenapa? Karena Nabi Yunus orang bertasbih pada Allah dan orang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni cerita orang panggil kita boleh kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala duduk di dalam pertolongan kita, insya-Allah Taala. Nah, itulah saya rasa pada malam ni perjumpaan kita di masjid kita ni, majlis ilmu, masya-Allah. Nah, kita duk kelih for kita pakak sungguh belaka. Nah, pakak sungguh belaka dan nak tuntut ilmu. Kita tuntut ilmu ni, nah khususnya kita jangan duduk bui kepada anak-anak kita saja. Nah, kita sendiri pun nak ngaji juga. Esok nak buka sekolah misal, gaduh, beli baju, beli gapo, tanya kata dia mengaji kita, ndak bukan tak leh. Nah, kita sendiri pun kena mengaji juga. Tapi ngaji kita tak ada kena pakai cuk sekolah lah. Ngaji kita melalui majlis macam ni. Boleh dengar satu ayat, boleh dengar satu hadis Nabi butuh besar. Duk dah kopi dah betul ayat hadis Nabi ke. Nah, duk dah kopi kecek panjang pagi tak tahu berapa kali tambah TO pun tak ada dengar ayat Quran.
Mari pak ngajar dia dengar. Kurang-kurang jadi ubah di dalam hidup kita. Boleh sedar pula hati kita ni. Nah, hok girato boleh tarik mari, boleh teringat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya rasa sekadar itulah malam ni dan perjumpaan kita pada malam ni. Sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa fawwadu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.